السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok sambungan kitab kita Ar-Rahiqul Makhtum. Kita masih lagi berkenaan dengan agama bangsa Arab. Jadi kita berhenti muka surat 22 nombor 6. Betul lah, baik. Maksud dia masih lagi ritual-ritual agama yang dilakukan oleh bangsa Arab, hasil daripada inovasi ambil luhai yang merosakkan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi kita masih lagi cerita tentang beberapa ritual agama yang sesat lah, bid'ah yang betul-betul sesat, yang dilakukan oleh ambil luhai. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang yang keenam, menyerah dengan penuh dedikasi, penuh harapan lah, binatang-binatang tertentu untuk berhala seperti bahirah, saibah, wasilah dan ham, dengan maksud binatang-binatang tersebut dikecualikan daripada melakukan kerja berguna semata kerana Tuhan-Tuhan pagan mereka. Jadi benda ni tak pernah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dalam ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi ini dia main idea daripada ambil luhai. Tak tahu siapa yang bisik kat dia. Dia jadi jin, dia jadi syaitan. Jadi dia suruh 4 binatang ni untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka, sedangkan Allah Ta'ala tak pernah ajar. Baik. Kata tuan ingat dulu di Nepal, sampai sekarang Nepal ada lagi yang mereka bunuh kambing lebih kurang 1,000 kot, 1,000 lebih ke 2,000, yang mereka potong kepala atas bukit tu. Yang potong kepala, potong banyak-banyak tu, biar dia tak makan pun. Dia pun bukan sembelih, pancung lebih kurang 2,000 kambing, dan dibiarkan tiap-tiap tahun dia akan buat macam itulah. Katanya ritual di Nepal tu untuk Tuhan langit katanya. Tapi dia tak makan pun, potong, biar sahaja bangkai kambing itu di atas gunung tersebut. Yang kita tahu ni sebab selepas pada itu berlaku gempa bumi yang dahsyat di Nepal kan. Baru ni pun gempa bumi di mana? Morocco, di Marrakesh. Kawan saya di Ihya ada seorang guru ngajar Al-Quran daripada Morocco, di Ihya tu. Jadi dia jauh sikit lah pada rumah dia. Jadi mati, dia bagi tahu saya banyak lagi jenazah yang tak jumpa, sebab gempa bumi itu berlaku di kawasan pedalaman yang jauh daripada bandar. Marrakesh ni jauh dalam, 500 km daripada Tanger. Jadi yang mereka jumpa 2,500, banyak lagi tu yang bawah-bawah bangunan yang mereka tak dapat ambil. Dan kalau tuan-tuan tengok video yang mereka viral tu, ada cahaya biru kan, cahaya biru batu bau gempa bumi. Jadi banyaklah orang kaitkan dengan harp. Saya dengar harp. Harp ni satu teknologi Amerika Syarikat di Alaska. Katanya harp ni dia guna satu gelombang radio frekuensi rendah, dia tembak ke ionosfera. Ionosfera pancar ke mana-mana tempat dan boleh menyebabkan jadinya gangguan cuaca. Katanya lah geng-geng teori konspirasi ni. Tapi bila saya baca wallahualam, dia kata macam mustahil. Tapi nampak macam laser lah berapa kali, warna biru. Dan rupa-rupanya bila baca dia panggil cahaya gempa bumi. Bukan di Morocco ya, semua tempat semua ada cahaya. Ada di Hawaii pun kata nampak cahaya sebelum kebakaran tu.
kemudian sebelum Masihi lagi, rupa cerita cahaya gempa bumi ni sebelum Masihi lagi dah nampak. Biasanya warna biru. Di Jepun nampak, di China nampak, banyak negara lah. Yang mana lah ni kan ada CCTV, banyak tempat ada CCTV. Jadi sebelum gempa bumi di Turki, yang mengorbankan hampir 45,000. Turki bulan 2 baru ni 40,000, 45,000 lebih kurang. Jadi satu jumlah yang sangat besar. Itu pun sama, dia pun nampak cahaya warna biru daripada langit. Ada yang kata daripada bumi. Jadi kalau berdasarkan sains katanya, wallahu alam lah, pergerakan plate tektonik, plate bumi ni bergerak, dia menghasilkan cas yang tidak stabil, keluarlah cahaya. Wallahu alam, dia tak apa jelas lagi, boleh jadilah dia, wallahu alam. Baik. Jadi saya pergi, tak ada lah tuan-tuan, benda-benda ni Allah Ta'ala tak pernah syariatkan. Dia direka oleh Am bin Luhai. Kemudian Bahira dikatakan oleh sejarawan Ibnu Ishaq. Ini sejarawan terkenal lah, Muhammad bin Ishaq nama dia. Anak perempuan Sa'ibah. Bahira anak perempuan Sa'ibah. Siapa Sa'ibah ni? Iaitu seekor unta betina yang melahirkan sebanyak 10 ekor anak betina berturut-turut tanpa seekor jantan pun. Dan unta betina itu dibebaskan serta dilarang mengikat, membawa bebanan atau memotong bulunya untuk dijadikan bulu benang atau murah susunya, tetapi untuk tetamu minum dibolehkan. Tak pernah diajak pun, dia reka-reka. Jadi unta ni tak boleh sentuh, kena biak saja, dia makan sesuka hati dia. Siapa dia? Itulah Sa'ibah dengan Bahira. Bahira anak dia. Bahira setelah unta tu melahirkan 10 unta betina tanpa jantan. Lepas pada tu anak seterusnya tu memang dianggap Bahira tak boleh sentuh, tak boleh makan, tak boleh, biarkan dia saja sebagai sembahan untuk Tuhan. Mak dia pun sama, Sa'ibah. Baik. Jadi kalau dalam Islam ni macam satu pembaziran lah. Sepatutnya haiwan ni dimanfaatkan. Sebaik bulu dia, baik susu dia, baik makanannya. Kan kita baca dalam Quran, wasakharakum ma fis samawati wal ard. Mana wasakhara lakum? Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Dalam surah Luqman sebut, mana maksud sakhara ni? Allah Taala menundukkan semua ada yang di bumi ni. Sedang kita boleh gunakan apa yang ada di bumi. Allah Taala tundukkan. Walaupun haiwan dari segi fizikal lebih kuat pada kita, lembu ke, kerbau ke, kuat fizikal dia. Kita lah antara makhluk yang paling lemah. Tapi Allah Taala berikan akal, kita boleh menguasai dia. Dan kita boleh guna dia tuan-tuan. Dimudahkan untuk kita guna segala jenis haiwan atau makhluk yang ada di atas muka bumi. Kita boleh tarah bukit, potong pokok, kita boleh buat rumah, macam-macam. Allah mudahkan kita, tundukkan semua yang ada di dunia ni, ditundukkan kepada manusia. Tapi jadi bila dibuat macam ni, satu pembaziran lah. Biar saja unta tu, jangan makan, jangan minum, biar. Kemudian sedangkan dalam agama tak ada. Kita tengok dalam agama adakah ibadah dalam agama yang ada unsur-unsur pembaziran? Tak ada. Wuduk pun tuan-tuan, kalau ambil wuduk di lautan makruh kalau berlebih-lebihan. Tak ada benda yang agama suruh merugikan harta kita, merugikan dunia akhirat kita, tak ada. Tak ada dalam agama macam tu. Baik, kemudian demikian dikenakan kepada semua anak-anak betina yang diberi nama Bahira. Nama Bahira. Setelah telinga mereka dikelar, potong. Baik. Macam kita telinga dipotong, kita tak boleh potong telinga ni, haram. Kecuali kalau haiwan korban yang kita tendek sikit tu kan, tu tak apa, dia taklah merosakkan haiwan korban. Tapi kalau telinga yang terpotong, tak boleh, haiwan korban dia dah agak cacat. Tapi kalau ada tendek macam tu tak apa. Ni dipotong sungguh, potong telinga. Tak pernah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilah pula ialah biri-biri. Ni kambing pula. Betina juga beranak betina 10 ekor, sama macam yang tadi tu. Tapi ini biri-biri. Selama 5 kali bunting. Sekali dia beranak dapat 2 anak. 5 kali bunting semua betina. Jadi dia panggap macam keramat. Macam itulah keramat. Macam kita anggap keramat lah. Dia panggap keramat lah. Bila ni keramat, ni untuk Tuhan. Ini luar biasa. Baik. Macam ada orang anggap keramat apa, ayam yang putih semua kan. Kononnya ada hadis. Di kul abiyat habibati wa habibu habibi. Seolah-olah Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, ayam warna putih ni kekasih aku dan kekasih kepada kekasihku. Hadis palsu tuan-tuan.
Yang ni aku suka ayam putih, Allah Ta'ala suka juga ayam putih. Kita tahu hadis ni confirm. Yang buat hadis ni siapa? Orang yang meniaga ayam. Dia buat macam meniaga itulah, al-bazinjan syifa min kulli da', terung adalah ubat segala penyakit. Hadis ni palsu, sepakat semua ulama. Siapa yang buat hadis ni? Confirm lah orang jual terung, nak bagi laku. Baik, kemudian sebarang anak biri-biri bahu lahir oleh wasilah diserah kepada seorang lelaki. Yang tak boleh buat apa, dia anggap keramat. Ham seekor unta jantan yang melahirkan 10 ekor anak betina. Ham pula seekor unta jantan yang melahirkan 10 anak betina. Ham ni lah yang mengawan dapat 10 anak unta betina. Dia mengawan dengan seekor dengan mana-mana unta lain, dapat 10 ekor anak unta anak betina dan larangan yang sama juga. Dia anggap pelik, dapat anak betina berturut-turut 10 ekor tanpa anak jantan, dia anggap sebagai keramat dan ada satu super power. Ini mesti untuk Tuhan. Inilah bid'ah. Ini nama bid'ah, tuan-tuan. Inilah betul-betul bid'ah. Bukan bid'ah sekadar doa lepas sembahyang, zikir kuat-kuat. Itu benda khilafiyah, tuan-tuan. Ada perbahasan. Ini betul-betul bid'ah. Bid'ah ni satu benda yang bercanggah dengan agama. Itu yang sebut man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru yang bukan daripada urusan agama, maka dia tertolak. Talqin atas gumuk, bukan bid'ah, dia peringatan. Termasuk dalam peringatan tentang buat majlis kenduri bersempena dengan Maulidur Rasul, bukan bid'ah. Sebab Nabi sebut dalam keumuman hadis Nabi, it'amut ta'am, tidak memberi makan kepada orang yang lain. Tak boleh kita sebut, ada orang sebut, ada setengah orang sebut. Kita buat majlis Maulidur Rasul, makanan itu lebih haram lagi daripada khinzir. Ada orang sebut macam tu, seolah-olah makanan majlis bid'ah, syirik dan sebagainya. Itu tak betul. Jadi termasuk dalam keumuman. Kita sambut Maulidur Rasul, memanglah tidak pernah disebut, tapi dia termasuk dalam keumuman, memberi peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesuai dengan Maulidur Rasul, kita memperingati perjuangan Nabi dan macam kita nak Maulidur Rasul ni kan, dekat-dekat Maulidur Rasul lah. Kita panggil ustaz cerita tentang akhlak Nabi, tentang syama'il Muhammadiyah, bila lagi tuan-tuan bersempena cerita tentang, termasuk dalam peringatan. Berilah peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Dia termasuk dalam keumuman dalil-dalil. Masuk dalam keumuman dalil-dalil, maka dia dianggap sesuatu yang baik. Yang tak boleh bercanggah memang tak boleh. Zuhur 4 kita sembahyang 5 memang tak boleh bercanggah. Jelas tuan-tuan. Malah ada benda yang tak sesuai dengan masa. Ada juga masa azan, sunnah dia sunnah dia jawab azan. Baca Quran taklah haram, tapi kurang pahala, sebab ibadah itu sesuai dengan masa. Masa azan yang afdal adalah jawab azan. Walaupun baca Quran boleh, tapi bukan masa dia. Masa tuan-tuan tengah rokok, kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Bukan. Macam Qul huwallahu ahad tu sunat, tapi itu bukan tempat dia. Itu kita baca subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu. Dia mesti ikut tempat dia, masa dia. Ada pun masa-masa yang umum yang tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah, boleh saja kita melakukan apa-apa ibadah selagi mana kita tak sandarkan dia Nabi yang buat baca Yasin malam Jumaat. Itu tak boleh lah. Nabi tak pernah pun. Ada dah hadis dia dhaif, tapi boleh je tuan-tuan nak baca. Ataupun baca Al-Kahfi ke. Baik, sebab itu cara ya tuan-tuan, teknik. Baik, kemudian Al-Quran ada menyebutkan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah tidak sesekali mensyariatkan bahirah yang tadi saya sebut, tak pernah Allah syariatkan. Malah benda ni satu bentuk pembaziran. Biar saja unta tu tak boleh buat apa, susu pun tak boleh minum, biar kecuali untuk untuk tetamu sahaja. Ini pembaziran. Baik, kemudian tidak juga saibah, unta betina tadi, mak kepada bahirah. Unta betina yang dibebaskan meragut rumput untuk Tuhan palsu mereka seperti berhala dan tidak dibenarkan mengangkut sebarang bebanan. Tidak juga wasilah, unta betina yang dibebaskan untuk berhala kerana melahirkan anak betina pada kelahiran pertama dan kedua. Dan tidak juga ham, unta jantan dibebaskan daripada bekerja untuk berhala
selepas berapa kali mengadakan hubungan sejenis. Semua binatang ini dibebaskan sebagai menghormati berhala, satu amalan Arab jahiliah. Kononnya biak ni kerana apa? Menghormati berhala. Kononnya, padahal tak ada kaitan pun. Kononnya begitu. Cara nak mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Baik. Akan tetapi orang kafir itu sentiasa mengadakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. Ni kalau guna akal fikiran pun kita tahu Allah Ta'ala tidak akan suruh dengan benda yang salah. Allah Ta'ala tak akan suruh tuan-tuan melakukan benda yang batil kalau guna akal. Akal ni Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Yang bagi kita akal ni Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Suruh kita berfikir tuan-tuan. Dan tidak ada benda dalam agama, baik dalam Quran, baik dalam hadis, yang bercanggah dengan akal. Yang akal tak mampu fikir ada, dipanggil beyond comprehension. Pure comprehension. Beyond comprehension ni maksudnya akal tak mampu fikir. Bukan contradiction. Contradiction tak ada. Contoh apa? Allah Ta'ala tidak ada mula, tidak ada akhir. Kita tak boleh fikir. Bagaimana syurga, bagaimana neraka, kita tak mampu fikir. Bagaimana titik yang serat, bagaimana azab kubur, tak mampu fikir. Tak mampu. Bukan bercanggah dengan akal. Kita tak capai, ilmu kita tak sampai ke situ. Tapi Allah Ta'ala berikan akal dan suruh kita berfikir. Gunakan akal. Dan banyak dalam Quran, lebih 100 lebih Allah Ta'ala sebut afala taqilun. Suruh kita berfikir. Afala yaqilun fa'tabiru ya ulil absar. Suruh fikir. Guna akal fikir. Itu yang dalam apa? Aqidah ahli sunnah wal jamaah memang ada dalil akal. Dalil akal dan dalil nakal. Dan akal dan nakal dia tidak akan bercanggah sama sekali. Dia tak akan bercanggah sama sekali. Kalau bercanggah, sama ada cara fikir itu salah ataupun dalil itu dhaif, palsu. Macam ada satu hadis palsu. Hadis dhaif boleh kata palsu. Katanya Allah Ta'ala duduk di atas arasy, maka bunyi atitus sama. Bila Allah Ta'ala duduk atas kursi ni, kursi tu bunyi apa? Krek krok krek krok. Itu. Jadi bunyi besi berbelaga. Ada hadis tu sebut. Hadis ni sangat-sangatlah lemah. Tak boleh dijadikan akidah. Malah ada hadis kononnya malaikat yang menanggung arasy merintih kerana beratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengarut sangat. Canggah dengan akal. Allah Ta'ala ni bukan benda yang boleh digambar dalam kepala. Kita tak gambar Allah Ta'ala macam mana. Allah Ta'ala bukan seperti makhluk. Kita tak boleh gambar dalam apa-apa sudut tuan-tuan. Allah Ta'ala ni ada penyamaan dengan makhluk. Dan kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Dan Allah Ta'ala tak terikat. Jangan tuan-tuan cuba fikir Allah Ta'ala kat mana. Semua silap. Itu yang akan ada kefahaman Allah Ta'ala di dalam alam, di luar alam. Pasal dia nak cuba meletakkan tempat pada Allah. Itu jadi silap. Allah Ta'ala ni Rabbul Alamin. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Alam tu apa? Alam ni dia terikat dengan dua benda, space and time, ruang dan masa. Itu alam. Ni alam manusia. Kita ada alat canggih lagu mana pun, kita tak boleh tembus ke alam barzah. Tak boleh. Alam barzah ada tak? Ada. Dia ada masa dia dan dia ada ruang dia. Boleh tak kita tembus? Tak boleh. Kita takkan mampu tembus alam barzah. Canggih lagu mana pun kita ada. Dan kita tak boleh tembus alam mana lagi? Alam akhirat. Dia lain. Alam jin lain alam dia. Alam malaikat lain. Sebab tu bila tuan-tuan baca dalam Quran, malaikat dia lain. Allah Ta'ala sebut tentang masa malaikat dengan kita tak sama. Betul tak? Kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yudabbirul amru minas sama'i ila ardi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanah. Ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Sehari diisi kita malaikat 1000 tahun. Maksud dia masa malaikat lain, masa kita lain. Dan tuan-tuan kalau baca buku-buku orang yang kena apa tangkap dengan jin kan, ada satu gunung di Indonesia tu yang viral, yang selalu orang pergi kena hilang sebulan, hilang 2 bulan. Semua orang yang dia berjumpa tu biasanya bila tanya dia akan cerita, kami rasa baru sekejap je. Sampai masuk alam jin dia akan rasa duduk 2-3 hari. Di alam manusia dah berbulan-bulan. Sistem masa tak sama. Dan kita pun tahu seorang saintis yang cukup hebat, Albert Einstein ni hebat lah dia. Dia mati pun dia tak mau orang puja dia. Dia suruh bakar jenazah dia. Einstein bakar jenazah dia. Kemudian debu dia ditebarkan di universiti yang dia belajar, dia mengajar tu lah, Albert Einstein.
Kan disebut masa ni dia bukannya mutlak, dia relatif. Masa itu relatif. Kalau ada kapal angkasa laju macam cahaya, kalau ada kapal angkasa laju macam cahaya, dia tak ada, tuan-tuan. Dari segi fizik dia, kalau ada benda yang laju macam cahaya, kita akan bertukar menjadi debu halus, partikel-partikel sebab sangat laju. Tapi kalau ada lah kapal angkasa laju macam cahaya, tuan-tuan naik kapal angkasa tu, umur tuan-tuan 30 tahun, naik ke angkasa lepas. Lepas tu lagi 40 tahun tuan-tuan turun. Masa tuan-tuan naik kapal terbang, kapal angkasa laju macam cahaya tu, umur apa? 30 naik. 40 tahun turun. Member kita yang sebaya dah umur 70 dah kat dunia. Berdasarkan kiraan fizik macam mana dia kira, umur kita tak sampai 40 lagi. Tak sampai 40. Kat dunia dah lain. Maksud dia, tuan-tuan kalau duduk dalam benda laju macam cahaya, dia boleh memperlahankan masa. Dan setahu kita lah, tidak ada benda yang selaju cahaya yang kita tahu. Benda paling laju yang kita tahu cahaya. Saya nak sebut kat tuan-tuan, akal ni boleh guna tuan-tuan untuk kita mengenal Allah. Cuma ada benda yang dia beyond comprehension, kita tak mampu nak fikir. Tapi dia tak ada kontradik. Dalil akal yang qat'i takkan bercanggah dengan dalil naqli yang qat'i. Baik tuan-tuan, kemudian firman Allah Ta'ala seterusnya yang bermaksud, ni Allah Ta'ala tegur ni pasal benda dia buat ni nampak sangat, kalau bahasanya macam tak cerdik lah tuan-tuan. Benda tak cerdik. Apa biak binatang macam tu, tak makan biak lagu tu, benda yang tak masuk akal. Macam ada golongan yang apa, macam menyembah lembu, tak ada golongan yang menyembah pokok, ada golongan yang apa, macam-macam lah tuan-tuan, dia anggap keramat. Saya boleh tengok di saya ada baca Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia. Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia. Ada orang yang sembah Diego Maradona. Diego Maradona. Ada agama Diego Maradona tu Tuhan. Siapa yang ikut ajaran agama Diego Maradona, wajib nama di tengah bernama Diego. Muhammad Diego, belakang Diego mesti ada di tengah. Ada tuan. Pasal apa? Ceritanya tangan apa 1986 80 yang tangan itu kan. Dia berkata tu tangan Tuhan. Itulah menunjukkan dia ada kuasa ketuhanan, padahal dia tipu. Dia tumbuk. Dulu tak ada VR apa kamera nak tu. Disebabkan tu orang anggap dia Tuhan. Allah, takkan tak guna akal kot. Tapi manusia ni dia suka pelik-pelik. Ada ramai enggak mengikut dia, ribuan mengikut dia. Mengaku dia Tuhan. Diego Maradona. Ada juga yang menyembah UFO, ada. Ada ni lagi. Siap buat gereja UFO lagi, menyembah UFO. Dia anggap UFO tu macam Tuhan. Ada. Ada yang di India tu yang menyembah George W. Bush. Dia sembah apa? Donald Trump. Donald Trump. Dia siap buat kuih lagi di India, Donald Trump. Mati dah dia. Dia menyembah Donald Trump. Donald Trump. Ada juga yang di Rusia tu yang menyembah Vladimir Putin, ada. Jelmaan Tuhan dan sebagainya. Ada yang menyembah pelik-pelik lah tuan. Ada lagi yang saya tak nak sebut lah tuan-tuan. Yang tu saya tak patut sebut lah. Agak macam tak bagus saya sebut. Tapi yang paling pelik saya baca tuan-tuan, menyembah motosikal. Ada. Menyembah motor. Ni pun kat India juga. Pasal ketua kampung di India tu, anak dia naik motor langgar pokok mati. Polis di India ambil lah motor tu, bawa balik ke balai polis. Esok pagi tengok motor tu ada lagi kat pokok tu, pokok besar. Itu kadang-kadang di Malaysia ada orang dia tengok pokok besar sikit mula dia buah macam-macam, dia buah ni lah, buah tu ikat. Dia anggap macam keramat. Tuan-tuan tahu di Bukit Putih, Semanggi kan, di Bukit Putih kan, dia ada gua sikit tu, tahu tak? Gua tu ke apa, orang cari batu kot dulu. Ada dah dia bubuh. Dia bubuh apa? Macam 3 tu. Tapi ada dia kalau bawa bubuh cepat-cepat cabut, sekali dah buat tapak susah dah. Dia macam tu je. Ada orang yang berani, tapi tuan-tuan tahulah, bila ada pemujaan jangan sebarangan jin banyak di situ. Tu orang bagi tahu. Kalau orang yang tak kuat, tak baca apa-apa, pegang boleh demam. Jadi ada seorang tu berani, dia bawa letak, dia ambil, dia cabut, dia buang. Cabut berapa kali dia letak, dia cabut buang. Dia tak ada lah. Takut jadi tokong pula kat situ. Jadi tuan-tuan di India ni, bila dia bawa balik, tengok pagi esok ada lagi di situ. Polis ambil balik, letak balai polis. Tengok-tengok pagi esok ada balik dekat pokok tu. Dia pun anggap maksud dia pokok ni ada divinity lah, ketuhanan. Dia pun letak motor tu kat pokok tu, buah apa? Buah frame kaca lagi. Dia buah frame kaca, buah motor tu, penduduk kampung tu semua sembah motor tu. Senang jin nak tipu kita. Angkat motor malam-malam jin angkat motor tak situ. Agak-agak orang pantang lepas sikit, jin angkat motor. Kena tipu macam tu je kita dengan jin. Jin sengih tuan-tuan. Syaitan lah, jin jahat. Kemudian
Dan mereka berkata lagi, firman Allah Ta'ala seterusnya bermaksud, dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak itu, jika ia dilahirkan hidup, adalah halal bagi laki kami, dan haram bagi perempuan. Dan jikalau dilahirkan mati, maka laki dan perempuan bersekutu padanya, bersamanya memakan. Ini mana adalah agama, tuan-tuan. Kalau lahir mati, bangkai ya. Betul tak? Lahir anak kambing mati, bangkai lah. Ini kata kalau lahir mati, dua-dua lelaki perempuan boleh makan. Tapi kalau kalau lahir hidup, lelaki saja boleh makan, perempuan tak boleh makan. Ia disahkan bahawa kisah kepercayaan karun ini direka cipta oleh Am bin Luhai. Itu kata. Daripada manalah benda-benda lagu ni. Saya yakinlah tuan-tuan, benda-benda sesat ni dia daripada bisikan syaitan. Itu je. Syaitan nak tengok anak Adam ni jadi sesat, anak Adam ni jadi rosak. Dia bisik yang bukan-bukan. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kita, tuan-tuan, tentang apa? Syaitan ni jahat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kita duk baca selalu kan malam Jumaat. Kalau di Penang tu lagilah, tuan-tuan. Khamis malam Jumaat memang tak ada kuliah. Diwajibkan untuk baca Yasin. Baguslah juga, tuan-tuan. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni kalau malam tu tak baca Quran, memang tak baca dah. Kadang-kadang orang yang jarang baca Quran, jadi malam Jumaat itulah dia baca surah Yasin. Dalam surah Yasin kita sebut, bukankah kami telah memperingati anak Adam jangan menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dia telah menyesatkan ramai generasi-generasi sebelum kamu. Awak tak fikir lagi tu. So fikir. Ni syaitan lah, tuan-tuan. Bisik. Dalam ayat yang lain apa? Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata, jadikanlah dia musuh kamu. Banyak ayat Quran cerita tentang syaitan ni musuh kita. Tapi tuan-tuan pernah fikir, syaitan ni kita tak nampak dia. Macam mana kita nak jadikan dia musuh? Padahal kita tak nampak dia. Kita nak lawan dengan dia macam mana? Kita tak nampak dia. Kalau kita nampak senang, kita boleh luku balik dia. Kita tambat dia kat pokok, buka rengga dalam seluar dia kan. Kalau kita nampak dia, ni kita tak nampak dia, macam mana nak buat? Jadi cara dia, tuan-tuan, syaitan ni bergerak dalam aliran darah, dan dia bagi lintasan-lintasan. Setiap kali ada lintasan yang buruk dalam hati kita, jangan ikut. Itu daripada syaitan. Sangka-sangka buruk, sangka buruk pada isteri, sangka buruk pada suami, sangka buruk pada adik-beradik, sangka buruk pada teman sekerja, itu pada syaitan. Jangan lawan. Jangan layan, itu syaitan. Apa sahaja yang terbit pada hati kita dan kita tahu benda itu buruk, jahat, itu daripada syaitan. Kalau kita ikut mana dia, kita ikut syaitan. Ada orang kan bergaduh sampai mati, ada orang bertumbuk sampai mati. Takkanlah tak boleh selesai. Itu tak masing-masing ikut, itu pada syaitan tengah marah. Dan syaitan itulah lintasan-lintasan yang jahat. Dan tolong berhati-hati dengan syaitan ni dengan 3 benda. 3 benda, tuan-tuan, berhati-hati. Kalau kita tak jaga, syaitan boleh kontrol kita. Tu yang kita tengok pegawai PPD dekat mana macang bertumbuk mati. Dengan seorang lagi bertumbuk sampai mati. Tuan-tuan, bertumbuk sampai mati ni bukan hebat pun. Bukanlah satu benda yang hebat kalau kita bertumbuk sampai mati. Sebab benda itu ada pada haiwan. Tuan tengok singa lawan sampai mati. Ayam sabung lawan sampai mati. Binatang yang paling berani di dunia siapa, tuan-tuan? Binatang paling berani sekali. Honey badger yang kecil. Yang kecil je berani, dia lawan semua. Dia lah the baddest benda yang paling berani sekali lah. Dia kecil tapi singa lawan, rimau dia lawan. Kecil dia, yang hitam putih tu, kecil. Dia paling berani. Haiwan itu sifat haiwan, tuan-tuan. Haiwan kalau dia tak hati menyelesaikan masalah, kalau dia berebut macam singa, berebut kawasan, berebut betina, dia lawan sampai mati. Tuan tengok kucing kalau bergaduh. Ui, lawan sungguh. Sampai lawan tengah jalan, dua-dua kelangkap mati modal, tuan-tuan. Lawan sungguh. Tapi manusia Allah beri akal. Takkan tak boleh settle. Betul tak? Jangan ikut lintasan-lintasan yang jahat. Di Johor tu, isteri dia minta cerai. Dia marah sangat kat bini dia. Bini dia tidur, dia tembak dengan senapan patah. Mati bini dia. Bukan senapan patah, senapan angin. Senapan angin ni bahaya. Egan bahaya. Kalau dekat mati. Ada yang jauh pun boleh mati, tuan-tuan. Itu diharamkan. Dia tembak bini dia, lepas tu dia bawa kapal korek, dia korek tanam bini dia. Tapi esok kena tangkap lah. Pasal kawan dia takut, kawan yang Subahat tu takut. Dia tolong bawa bini dia, dia tanam dalam tu.
Tengok dia kena kes macam ni, dia takkan lepas confirm jelas sangat. 302 tu tak lepas dia mungkin kena gantung lah, jelas sangat. Isteri dia mati, dia kena gantung. Anak dia baru darjah 2, darjah 3 ke. Mak mati, ayah nak kena menjara, mana kasih sayang nak cari. Itulah masa marah. Betul tak kan? Syaitan tu. Tuan ingat ketika mana anak Nabi Adam kan, Qabil kan, dia nak bunuh Habil kan. Fatawwa'at nafsu qatla akhi faqatalahu. Nafsu dia membuat-buat, syaitan duk bisik nak bunuh adik dia, dan dia bunuh. Fa asbaha minal khasirin, dan di kalangan orang yang menyesal. Semua menyesal. Orang yang dalam penjara, yang bunuh orang, tunggu 302 nak kena gantung, menyesal ya. Menyesal tak pun habis-habis nak buat macam mana? Ingat 3 pintu tuan-tuan, jangan dikuasai oleh syaitan. Yang pertama, marah, pintu marah. Indal ghadab, waktu marah jaga-jaga. Ikut sangat, hati tuan-tuan terbuka seluas-luasnya untuk syaitan kontrol, take over tuan-tuan. Tuan-tuan akan bertindak di luar batasan. Bila dah marah reda baru Allah. Waktu marah syaitan boleh kontrol tuan-tuan. Yang kedua, ketika apa? Ketika marah, inda syahwat. Sebab tu kita tak boleh berdua-duaan lelaki perempuan. Sekarang ni tuan-tuan okey lah, nafsu tengah tak naik. Cuba berdua-duaan dalam bilik dengan seorang perempuan yang cantik, orang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki yang handsome, sembang-sembang tak ada siapa-siapa. Satgi nafsu dah naik, dia susah nak kontrol dah. Masa tu dah payah. Sebab tu dalam Quran dia tak sebut jangan berzina, tapi sebut wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Satgi nafsu dah naik, otak yang ada ni bukan fikir nak melepaskan diri daripada berzina. Otak yang ada ni berfikir macam mana nak berzina supaya selamat. Otak yang ada ni digunakan untuk merealisasikan maksiat tu, bukan nak mencegahkan dosa tu. Bila maksiat dah naik di kepala, dia panggil apa? Angin syahwat dah masuk ke dalam akal. Ulama sufi sebut akal yang ada ni digunakan bagaimana nak merealisasikan maksiat ni. Pintu syahwat. Tadi pintu marah. Marah sangat jangan layan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Jangan layan, menyesal nanti. Dan yang ketiga adalah ghaflah, lalai. Lalai tak buat apa. Tuan-tuan balik ni tengok TikTok. Apa? Swipe man. Swipe. Tak sedap lah. Dah 2 jam. Saya dah 3 jam. Memang kita ralik. Kita ralik. Dia jadi ghaflah ni pintu lalai. Lalai tak apa. Kadang-kadang tapi lalai. Ada setengah orang dia lalai tak semayang. Tak semayang dah 20 tahun, 30 tahun. Nantilah. Dan dia mati dia tak semayang. Jadi ingat 3 pintu tu, berhati-hati. Kemudian orang Arab yakin bahawa berhala seumpama itu atau Tuhan orang kafir dapat membawa mereka mendekati Allah, menuju kepadanya dan berunding dengannya untuk kebajikan mereka. Jadi dia anggap berhala ni dia ada berkongsi ketuhanan. Jadi divinity juga. Dia ni menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Quran menyebut mengenainya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Kami tak sembah ni Hubal, Lata, Uzza ni, melainkan supaya Lata dan Uzza ni lah bawa kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Nampak? Dia percaya pada Allah. Itu kata ada syarik bagi kalah. Itu yang kita sebut apa? La syarikalah. Betul tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku la syarikalah. Tidak ada syarik, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ini beza kita dengan musyrik. Orang musyrik, tentang baca kisah-kisah Abu Jahal, dia pun bersumpah wallahi, tapi dalam demi Allah. Kadang-kadang dia bersumpah juga demi Lata dan Uzza. Seolah-olah Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi di samping Allah ada lagi Tuhan-Tuhan kecil yang lain, yang mereka ni berkongsi ketuhanan dengan Allah. Dia percaya pada benda lain juga. Itu yang rosak. Macam orang Kristian, dia percaya pada Allah, percaya. Tapi adalah kafir ke tak kafir? Orang Yahudi percaya pada Allah, tapi dia berkafir tak kafir? Tapi dia beriman pada Allah, dia beriman pada syurga, beriman pada neraka, dia beriman. Malah dia beriman dengan semua Nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa yang sebut dia berkafir? Yang sebut dia berkafir Allah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa ibn Maryam.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah ni Trinity. Lama dah Trinity dalam Quran sebut. Sebab Trinity dah ada sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Yang mengatakan Allah Tuhan tu tiga. Allah, Jibril, Ruhul Qudus tu Jibril, dan Maryam dan Nabi Isa. Dan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yakni yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Tuhan-tuhan kecil yang lain. Yang ni kalau tanpa mereka ni tak dapat syafaat daripada Allah. Baik. Satu lagi amalan tradisi bangsa Arab ialah menilik nasib, iaitu melepaskan azlam, yakni anak panah tanpa bulu burung dengan tiga cara. Satu, menunjukkan ya ataupun tidak, dan ketiga, kosong, yang mereka gunakan untuk hal terpenting seperti mengembara, berkahwin dan seumpamanya. Dia ambil anak panah. Dalam anak panah tu dia pebuhlah benda. Ada yang kata ya, ada yang kata tidak, ada kosong. Bila dia ambil ya panah, ambil, dia pun tak tahu goncang anak panah tu. Goncang, ambil panah. Kalau dia kata ya, oh boleh kahwin. Dia, kalau dia kata tidak, tak boleh kahwin. Kalau yang dia ambil tu kosong, kena ambil lagi. Dia guna anak panah, lama dah dia guna anak panah, dia panah. Jadi nak kahwin dengan dia ke tak? Macam itulah cara dia. Inilah mana menilik nasib. Kemudian berkahwin, sama nak mengembara, ya atau tidak. Kalau ya boleh, kalau tidak jangan. Kalau kosong, ambil lagi yang lain. Sekiranya banyak menunjukkan ya, mereka akan teruskan. Panah-panah banyak ya, teruskan lah. Sekiranya tidak, mereka menangguhkan sehingga ke tahun depan. Kalau banyak tidak, dia bertangguh tahun depan. Saya pernah jumpa orang yang sembahyang istikharah. Dia buat macam ni. Dia buat apa? Pas sembahyang istikharah, dia gulung ya atau tidak. Ya atau tidak, ya atau tidak. Dia goncang. Nanti dia buka. Ada yang guna Quran pun ada. Quran. Bibliomasi dia panggil ya. Bibliomancy. Bibliomancy ni lama dah orang guna. Orang masa Kristian dulu pakai dah. Dia doa pada Tuhan nak cari penyelesaian satu masalah, lepas tu dia buka Bible atau kitab apa-apa secara rawak. Kemudian dia cari frasa penting dalam muka surat tu. Kemudian dia terjemahkan, dia cuba kaitkan dengan masalah dia. Oh, penyelesaian macam ni. Bibliomancy ni termasuk dalam ni menilik nasib. Cuma dia tipu kita guna Quran. Quran mana aja macam tu. Ada lagi tentang pendapat aku. Kalau istikharah ni bukan macam tu. Saya pernah jumpa orang buat istikharah, saya tak katalah berdosa, syirik dan sebagainya. Tapi macam kurang tepat kot. Dia buat istikharah, lepas tu dia itulah dia buat macam undian, dia tarik. Istikharah ni macam ni. Kalau benda tu baik, Allah mudahkan dia. Kalau benda tu baik, istikharah jangan buat sekali, buat banyak kali. Kita minta petunjuk. Kalau benda tu baik, contoh kita nak kahwin dengan seorang perempuan, kita buat istikharah berapa kali. Kalau perempuan tu baik bagi kita, insya-Allah Allah mudahkan jalan dia. Allah mudahkan jalan dia. Tapi kalau orang perempuan itu tidak baik bagi kita, insya-Allah banyak benda yang halang. Ada saja halangan. Ini tak kenalah, tu tak kenalah. Nanti mak saudara dia pula tak maulah. Macam-macam, banyak halangan. Maksud dia jangan teruskan. Itu cara dia. Tak perlulah kita tak semestinya dengan mimpi, tak semestinya kadang-kadang dengan mimpi. Baik tuan-tuan, saya habiskan perenggan ni lah. Kemudian, dan sekiranya banyak menunjukkannya, mereka akan teruskan. Sekiranya tidak, mereka menangguh sehingga tahun depan. Sejenis azlam lagi ialah untuk air, untuk cari air dalam tanah di mana. Hutang darah. Ini bunuh balas. Kemudian atau menunjukkan daripada anda, daripada keturunan hang ke bukan, daripada keluarga mana, daripada suku mana dia ni. Kadang-kadang orang tak tahu dia ni darah dia berzina, tak tahu dia ni siapa bapak dia. Itu yang dia buat anak panah tu. Daripada keturunan siapa dia ni. Sebab tak tahu siapa ayah dia. Bukan daripada anda atau muslak menyekutu antara dua sekutu. Mak dia daripada suku ni, ayah dia suku ni. Sekiranya tidak pasti dalam lamaran mereka, mereka minta pertolongan berhala Hubal. Minta berhala Hubal dengan menghadiahkan 100 ekor unta. Banyak tu. Untuk sebatang anak panah. Hanya anak panah yang dapat menentukan isu perhubungan kekeluargaan. Kalau anak panah menunjukkan daripada anda, maka diputuskan bahawa anak itu berasal daripada puak tertentu.
dan ia dianggap sebagai sekutu sekiranya panah itu menunjukkan dari arah lain. Sekira demikian pula, sekiranya ia menunjukkan penyekutuan, maka seorang itu akan mengekalkan kedudukannya tapi tanpa sebarang unsur galau keluarga atau perjanjian pakatan. Maksud dia kalau dia bersekutu, dia ni dianggap sekutu ni lah. Okey, Bani Hashim atau Bani Umayyah atau Bani Makhzum, Bani Adi, tapi dia tidak dapat apa-apa jalur kekeluargaan. Itu saja. Cuma dia ni sekutu kita. Sebab dia punya nasab tak jelas siapa bapak dia. Mereka kan mengamalkan perzinaan, jadi tak jelas siapa bapak dia. Cuma berdasarkan apa? Anak panah tu nampak dia ni macam daripada kita. Bersekutu dengan kita. Jadi dianggap sekali lah. Kita anggap dia sekali lah sekutu kita. Cuma dia tidak ada perjanjian, dia tidak ada jalur nasab dengan kita. Cuma sekutu kita, geng kita. Baik. Amalan ini merupakan perjudian dan anak panah digunakan untuk membahagikan daging unta yang mereka sembelih mengikut tradisi mereka. Jadi itulah sebenarnya nak ambil daging unta tu. Dia tak daging unta tu. Dapat 100 ekor unta, dapatlah sembelih bagi sama mereka. Kalau tak dapat ni lah, tak ada lah. Kalau dapat lah. Yang kononnya depa nak sembah kepada berhala Hubal. Satu lagi, kadang-kadang bila depa panah, keputusan tu tak seperti yang depa nak. Depa kena bayar kepada berhala tu 1 ekor unta. Lepas tu kena panah lagi. Nampak berapa banyak dah tu. Macam bapa Nabi SAW, Abdullah tu kalau ikutkan ayah dia pernah bernazar nak sembelih dia. Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib pernah bernazar nak sembelih dia. Jadi bila dia nak tunaikan nazar dia, maka keluarga dia tak setuju, takkan nak sembelih Abdullah. Maka dia pun guna anak panah tu kan. Sekali panah tengok disuruh sembelih. Kena sembelih Abdullah. Tak apa, jangan sembelih. Kena bayar 10 ekor unta, 10 ekor. Panah lagi. Tengok ia juga. Batal bayar 10 ekor unta lagi. Sampai 10 kali. 10 kali dah jadi apa? 1 ekor unta kan. Yang ke-11 barulah tidak. Selamatlah dia. Dan kena bayar 1 ekor unta. Sampailah benda tu tuan-tuan, benda tu dia ada dari segi akal dia, dari segi kebaikan dia, ada manfaat dia. Maka Allah Ta'ala terus syariatkan diat. Betul tak? Diat bagi satu orang yang dibunuh secara tidak sengaja ke, ataupun sengaja yang dimaafkan ke, khata'an ke, maka dia kena bayar apa? Syibul la'am dia, 1 ekor unta. Habis tuan. Ni baru masuk kot. Yang mana tu betul ya? Bukan yang tu. Bijak tuan-tuan punya politik. Saya tengok depan ni. Baru masuk ni. Tak apa. Bunyi dia pun bagus, macam bom elok tuan-tuan. Sebenarnya ustaz dengar ni, ustaz berhenti terus ke? Ustaz teruskan juga. Berhenti ya no? Ada terus boleh, tak apa lah. Saya takut lah meletup ke nanti. Nak melawak tuan-tuan. Jadi cukup sekarang tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Kita sambung bawah tu lah. Tambahan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqa ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman mathura. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah.